Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aiza binti Muhammad Mokhtar daripada Universiti Sains Islam Malaysia. InsyaAllah pada Sigma 11 tahun ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Agama Sinkretik dan Proses Pembentukannya. Baiklah, sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi perkataan syncretism. Syncretism berasal dari perkataan Greek synkretismos. Dan synkretismos ni asalnya dua perkataan iaitu syn dan kretoi. Syn maksudnya bergabung, kretoi maksudnya bangsa Kreten. Synkretismos asalnya digunakan oleh Plutarch bagi menggambarkan bagaimana bangsa Kreten bertindak, iaitu mereka menghentikan pemusuhan sesama mereka ataupun bersatu atau bergabung untuk menghadapi musuh yang sama. Walau bagaimanapun, versi modern syncretism merujuk kepada sinkronimi yang bermaksud campuran perkara-perkara yang tidak sepadan. Menurut Cope, iaitu salah seorang sarjana yang banyak membincangkan tentang syncretism, konsep syncretism ini boleh dijelaskan sama ada sebagai perihal ataupun proses. Dan dalam membincangkan tentang agama sinkretik, Cope menjelaskan bahawa agama sinkretik merupakan syncretism pada peringkat perihal, iaitu peringkat kedua atau juga disebut meta-syncretism. Antara agama yang dikategorikan sebagai agama sinkretik adalah seperti agama-agama zaman Greek dan Rom, agama Sikh, din ilahi dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kertas kerja ini akan membincangkan beberapa proses pembentukan agama sinkretik, khususnya dalam barat kuno, iaitu zaman Hellenistik. Bagaimana yang telah disebutkan sebentar tadi, agama sinkretik merupakan syncretism pada peringkat perihal. Konsep syncretism pada peringkat perihal ini digunakan sebagai keseluruhan agama atau komponen tertentu dalam agama tersebut dijelaskan sebagai syncretik. Dan konsep syncretism pada peringkat perihal ini melibatkan dua perkara pokok, iaitu hubungan atau penyatuan yang kompleks dan menyeluruh, dan juga hubungan ataupun penyatuan antara komponen tertentu. Lihat hubungan atau penyatuan yang kompleks dan menyeluruh terlebih dahulu. Penyatuan yang kompleks dan menyeluruh boleh berlaku dalam dua aspek, iaitu aspek interagama dan juga aspek intraagama. Contoh penyatuan kompleks interagama ialah sistem teologi yang terbentuk daripada contohnya Confucianism, Taoism dan Buddhism. Ketiga-tiga kepercayaan ini lengkap melengkapi antara satu sama lain. Manakala contoh penyatuan intraagama pula ialah agama Hindu, iaitu dewa-dewa seperti Savitri, Indra, Vayu, Aryaman, Rudra, Agni Surya dan Yama dianggap sama di antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, kertas kerja ini akan membincangkan secara khusus tentang hubungan penyatuan antara komponen tertentu yang menjadi ciri penting kepada syncretism dalam konteks barat kuno. Sekarang kita akan lihat pula hubungan dan penyatuan antara komponen tertentu. Hubungan atau penyatuan antara komponen tertentu boleh terjadi dengan dua cara utama, iaitu penambahan dan juga pensejajaran. Dalam konteks penambahan, ia boleh terjadi dalam bentuk teokrasi, iaitu penggabungan tuhan-tuhan atau dewa-dewa, dan juga bentuk peribadatan. Contoh awal bagi teokrasi adalah pada zaman Hellenistik, seperti dewa Serapis yang terbentuk daripada beberapa dewa, iaitu dewa Orisis, Apis, Jupiter dan dewa-dewa lain. Manakala contoh bagi penambahan bentuk peribadatan pula ialah upacara gereja seperti baptis yang diiringi dengan pemujaan atau peribadatan misteri daripada non-Kristian. Konteks pensejajaran pula, syncretism boleh terjadi dalam bentuk interpretasi,
persamaan taraf dan identifikasi. Interpretasi ni sebenarnya di belakang interpretasinya tak wujud teokrasi yang sebenar, iaitu pergabungan antara dewa-dewa ataupun tuhan-tuhan, ya, tetapi hanya kecenderungan terhadapnya. Contohnya, Dewa Apollo hadir atau wujud dalam diri Dewa Misra bagi menunjukkan keharmonian antara Greek dan Parsi. Manakala persamaan taraf pula merupakan prasyarat dalam semua bentuk persejajaran, identifikasi, teokrasi dan penyatuan sinkretisme yang kompleks. Dalam keadaan di mana identiti bagi kedua-dua entiti berada pada darjah yang sama tetapi tidak menjurus kepada teokrasi ataupun pergabungan antara Tuhan, maka berlakulah identifikasi. Telah menjadi sebahagian daripada fenomena penting semasa era paganism di Greek, di mana agama, falsafah, budaya dan kepercayaan terbina secara penggabungan pelbagai elemen sama ada dalam bentuk teokrasi, pensejajaran, interpretasi dan identifikasi. Kebudayaan Helenistik ketika itu bersifat sinkretik sejajar dengan tokoh pemimpinnya iaitu Alexander the Great yang bersifat sinkretistik secara individu. Beliau telah menyatukan elemen-elemen Parsi, Anatolia, Mesir, Etruscan Roman ke dalam keseluruhan budaya Helenik. Tuhan atau dewa masyarakat Mesir ketika itu, Amun, juga telah dihelenisasikan oleh Alexander menjadi Zeus Ammon. Gabungan Zeus dan Ammon telah membentuk dewa Zeus Ammon. Alexander juga telah menjadikan Zeus Ammon sebagai salah satu daripada dewa-dewa yang diterima dan popular di kalangan masyarakat Greek. Secara keseluruhannya, Zeus dilihat telah dibawa ke dalam setiap unsur dewa dan Tuhan yang masyhur dalam kalangan masyarakat Greek. Dalam hal ini, masyarakat tempatan dengan ciri-ciri tersendiri yang mengamalkan pelbagai jenis pemujaan, termasuklah memuja dewa-dewa tertentu, berinteraksi dengan komuniti, ideologi dan dewa-dewi yang baru. Antara proses yang berlaku, pada mulanya pergandingan terjadi, di mana satu kumpulan atau kedua-dua kumpulan mengenali satu atau lebih dewa asing di samping dewa mereka. Pergandingan jangka panjang akhirnya menyebabkan teokrasi dan dengan itu wujudlah dewa baru. Perkara ini boleh berlaku secara semula jadi. Contohnya penggabungan patung Demeter dengan Isis semasa era Helenistik. Atau juga boleh terjadi dengan secara tidak semula jadi, seperti penciptaan Helleno-Egyptian daripada kombinasi Orisis, Apis dan imajinasi Greek. Dengan adanya dewa baru ini, sebenarnya proses masih boleh lagi berulang. Sinkretisme dari aspek teokrasi, iaitu pergabungan antara tuhan-tuhan atau dewa-dewa, adalah khusus pada era Helenistik. Ini adalah kerana pemahaman Greek tentang kesejagatan dewa mereka. Dalam erti kata yang lain, Greek percaya bahawa semua manusia menyembah dewa yang sama, walaupun secara jelas berbeza nama dan juga istiadat. Apabila Greek berinteraksi dengan budaya yang berbeza, tanpa mengenali ciri dan identiti dewa luar, Greek menyamakan mereka ataupun dewa lain tu dengan Tuhan ataupun dewa mereka. Kesejagatan Greek tersebut telah terbukti di mana masyarakat yang berbeza seperti Danan, Trojan, Phaeacian, semuanya menyembah dewa yang sama dan namanya juga sama. Seterusnya pada zaman Herodotus, Greek memberi nama baru kepada dewa-dewa sejagat mereka. Contohnya nama Ammon bagi dewa Zeus. Walau bagaimanapun, idea tentang kesejagatan identiti dewa mereka dikekalkan. Sehinggakan apabila cara penyembahan baru diimport, Greek memahaminya sebagai bukan diimport. Sebaliknya, cara atau style ritual baru untuk dewa yang telah lama wujud. Manakala dalam konteks di luar Greek, dewa universal tidak berlaku.
walaupun mereka menerima dewa daripada luar seperti penerimaan dewa-dewa Levantine iaitu Anat, Ashdad dan Rishab oleh orang Mesir. Nama dan ciri keperwiraan setiap dewa tetap terpelihara. Setelah menerima dewa Anat, Ashdad daripada Levantine, orang Mesir mencipta dewa untuk mereka iaitu Khushu. Asalnya, Ashdad muncul daripada sinkretisma bentuk teokrasi antara Dewi Sumerian iaitu Inanna dan Tuhan bangsa Semit iaitu Athar. Apabila bangsa Semit awal berinteraksi dengan bangsa Sumerian di Mesopotamia, mereka mengubah suai sebahagian dewa mereka supaya sejajar dengan Dewi Sumerian. Contohnya, Dewi Matahari bangsa Semit iaitu Shamash menjadi dewa Shamash, manakala dewa Venus menjadi ketidakpastian jantina. Nama lebih ketara sebagai Dewi Ishtar iaitu bersifat keperempuanan dari segi rupa, manakala bersifat kelakian dari segi nama. Kesimpulan, ringkasnya, sifat dasar atau tabiat pembawaan sinkretisma semasa zaman Helenistik melalui beberapa peringkat. Peringkat yang paling mudah adalah sinkretisma interpretation, di mana dua atau lebih dewa dilihat setara. Kebiasaannya, pensejajaran atau pergandingan tersebut berlaku antara dewa yang disembah oleh penganut yang berbeza. Sekiranya percampuran tersebut cukup untuk mewujudkan dewa yang baru, maka terjadilah teokrasi. Dalam keadaan ini, berkemungkinan juga dewa-dewa yang asli sebelum proses teokrasi wujud dan disembah di samping dewa yang baru tersebut. Sekiranya pencampuran identiti menyebabkan salah satu daripada dewa menggulingkan yang lain, maka berlakulah sinkretisme jenis eclipse atau identifikasi. Kajian ini penting sebagai satu bentuk penilaian bagi mengekang berlakunya sinkretisme dalam masyarakat. Walaupun contoh yang dikemukakan adalah contoh pada zaman Greek dan Rom. Hal ini kerana secara jelasnya sinkretisme kita lihat pada asalnya hanyalah satu proses interaksi. Namun, proses tersebut boleh membawa kepada terjadinya agama sinkretik. Setakat ini dahulu pertanyaan daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.